Kementerian Kesihatan akan membentangkan satu akta baru untuk melarang aktiviti merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk vape. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata pelaksanaan akta itu nanti akan mengurangkan jumlah perokok baru dan seterusnya akan tiba satu masa tiada lagi perokok di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Husaini bin Aizam Shah dari kelas BA 2492C. Baik, jadi kita akan mulakan perbincangan yang telah diberikan, iaitu topik untuk kumpulan kami, iaitu penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi seperti mana kita tahu, trend pertumbuhan ataupun pertambahan bilangan pengguna vape dalam kalangan rakyat Malaysia pada zaman sekarang ini mencapai tahap yang membimbangkan, tidak kira umur daripada muda maupun yang tua. Jadi sebelum kumpulan kami menghurai dengan lebih lanjut apakah punca-punca kepada penggunaan vape, apakah kesan dan juga apa cara mengatasi masalah penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia ini. Jadi saya akan mulakan dahulu dengan hukum. Saya akan berkongsi tentang hukum penggunaan vape sebagai umat Islam. Jadi seperti mana yang telah dikeluarkan, fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Jadi isu rokok elektronik atau vape ni telah mencapai keputusan dan telah diwartakan pada tahun 2015 setelah dilihat dan dibahaskan dengan teliti oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 25 Safar 1437, maafkan saya, bersamaan dengan 7 Disember 2015. Mereka telah bersetuju untuk menjatuhkan hukum haram kepada sesiapa yang menghisap vape ni. Jadi apa yang telah dibahaskan itu telah dinyatakan dengan menghisap vape adalah haram kerana ianya salah satu amalan yang bertentangan dengan syarak. Selain daripada menghisap vape, larangan ini juga meliputi apa-apa juga kegiatan yang melibatkan peranti vape dan barang-barang yang berkaitan dengannya. Sebab kita tahu pada zaman kini, dengan zaman teknologi ini, bukan sekadar rokok elektronik biasa yang telah dikeluarkan, pelbagai variasi rokok elektronik yang telah dikeluarkan oleh para penggemar rokok elektronik ini. Jadi sesuatu hukum itu pasti ada dalil ataupun sandaran sebelum sesuatu hukum itu dijatuhkan. Jadi dalil yang pertama yang telah dirujuk oleh Majlis Fatwa Negeri Johor sebelum menjatuhkan hukum haram inilah, yang pertama dia merujuk pada dalil umum, iaitu daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi salah satu dalil umum dalam pengharaman penggunaan rokok elektronik dan vape ialah kerana perbuatan tersebut telah memudaratkan tubuh badan. Ini bersesuaian dengan syariat Islam yang melarang perbuatan memudaratkan diri. Terdapat beberapa nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang melarang manusia memudaratkan diri sendiri. Jadi keumuman dalil-dalil tersebut terpakai kepada kes penggunaan rokok elektronik dan vape. Antara dalil syarak yang melarang tindakan memudaratkan diri sendiri ialah firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Walaupun ayat ini diumumkan berkenaan dengan perbelanjaan, yakni infak fi sabilillah, tapi keumuman ayat ini merangkumi segala perbuatan yang membawa kepada kebinasaan sebagaimana berdasarkan kepada kaedah anil i'tibara bi umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab, yang bermaksud bahawa sesungguhnya pengajaran itu diambil melalui keumuman lafaz, bukan melalui sebab penurunan ayat secara khusus. Jadi itu daripada dalil Al-Quran. Jadi dalil umum yang kedua iaitu hadis Nabi SAW. Nabi telah berfirman, iaitu la darar wa la dirar, artinya tiada kemudaratan dalam syariat Islam dan tidak boleh memudaratkan, ini tanpa hak. Jadi hadis ini juga menunjukkan pengharaman melakukan kemudaratan secara umum, sehingga nas hadis ini jadikan salah satu kaedah fiqh. Jadi di sini telah kuat ataupun kuat sandaran yang diletakkan oleh Majlis Fatwa Negeri Johor untuk mengharamkan penggunaan vape ini. Tapi mereka telah menggunakan dalil yang lain, dalil yang seterusnya, iaitu dalil-dalil yang tidak disepakati untuk menjadikan hukum haram itu sebagai
satu hukum yang tidak boleh disangkal lagi dalam penggunaan vape untuk terutama sekali dalam kalangan umat Islam. Jadi kaedah yang kedua selain daripada kaedah pertama iaitu dalil umum tadi Al-Quran dan hadis, kaedah kedua mereka menggunakan dalil qiyas. Jadi penggunaan rokok elektronik dan vape merupakan antara isu yang tidak ditetapkan hukumnya oleh mana-mana nas syarak. Justru penerapan hukumnya boleh dilakukan dengan menggunakan dalil qiyas sekiranya segala rukun dan syarat qiyas dapat dipenuhi. Penetapan hukum dengan menggunakan dalil qiyas adalah muktabar dan disepakati dalam keempat-empat mazhab fiqh. Jadi maksud dalil qiyas ini adalah yang dikatakan bahawa isu vape ini tidak dinyatakan dalam mana-mana nas syarak. Maksudnya tidak ada satu ayat Al-Quran yang ataupun hadis Nabi yang mengatakan maka kamu, sebagai contoh, maka kamu diharamkan untuk menghisap vape ataupun rokok elektronik. Tak ada. Tapi perkaitan yang dimaksudkan ni adalah perkaitan, iaitu seperti membinasakan diri sendiri secara umum. Itu yang dimaksudkan dengan dalil qiyas ini. Jadi penghujahan menggunakan qiyas ni dalam permasalahan rokok elektronik ni boleh dikaitkan dengan kaedah qiyas, iaitu asalnya ataupun kita boleh kata asal daripada dalil qiyas adalah contoh meminum bahan-bahan beracun. Jadi furuk yang digunakan adalah menggunakan rokok elektronik dan vape. Jadi illah yang terdapat dalam kaedah ini adalah memudaratkan atau membinasakan tubuh badan. Illah ni bermaksud persamaan. Jadi persamaan ibaratnya persamaan menghisap rokok vape ataupun rokok elektronik ini sama dengan ibarat meminum bahan-bahan beracun, kerana pada akhirannya ianya tetap membinasakan diri. Jadi hukum yang dijatuhkan adalah haram. Jadi oleh itu proses qiyas dalam isu ini dapat diamalkan kerana keempat-empat rukun qiyas telah dapat dipenuhi. Justru secara kesimpulan boleh dikatakan bahawa penggunaan hukum rokok elektronik dan vape adalah haram berasaskan kepada qiyas terhadap minum racun. Jadi kita boleh bergerak kepada dalil yang ketiga, iaitu dalil maslahah. Jadi dalil maslahah ini penetapan hukum penggunaan rokok elektronik dan vape juga boleh dilihat melalui dalil maslahah seperti yang saya nyatakan tadi. Ini kerana syariat Islam tidak dapat dipisahkan daripada masalah, sama ada mendatangkan kebaikan atau manfaat ataupun menghilangkan kemudaratan atau keburukan. Jadi maslahah ini bermaksud memelihara objektif syariah yang 5, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Justru setiap perkara yang mengandungi elemen pemeliharaan terhadap 5 asas ini, maka ia adalah maslahah. Setiap perkara yang meluputkan asas-asas ini, maka ia adalah mafsadah, dan menggugurkan mafsadah merupakan satu maslahah. Oleh itu maka dapat disabitkan bahawa pengharaman penggunaan rokok elektronik dan vape adalah salah satu bentuk maslahah. Ini kerana penggunaan rokok elektronik dan vape membawa pelbagai implikasi dan kesan negatif seperti terdedah kepada penyakit berbahaya, menyakitkan orang sekeliling, membawa pembaziran, terdedah kepada penyalahgunaan dan sebagainya. Berdasarkan kepada dalil-dalil umum dan kaedah-kaedah dalam syarak, didapati bahawa implikasi yang dinyatakan di atas adalah bersesuaian dengan hukum pengharaman. Begitu juga dengan tanggungjawab pemerintah kita, iaitu pemerintah ulul amri yang mengambil keputusan pengharaman vape kerana terdapat maslahah ammah berdasarkan kaedah fiqhiyah, iaitu tasarruf al-imam ala ra'iyati manuz bi maslahah. Maksudnya tindakan pemerintah terhadap rakyat hendaklah bergantung kepada maslahah. Jadi ini salah satu lagi dalil yang dapat menyokong kepada hukum haramnya penggunaan vape ataupun rokok elektronik dalam kalangan umat Islam pada zaman kini. Jadi dalil yang keempat ataupun saya boleh katakan dalil yang terakhir adalah kita boleh kaitkan dengan kaedah dalil-dalil yang tidak sepakati yang seterusnya, iaitu dalil sadduz zara'i. Jadi sadduz zara'i adalah pengujahan terhadap kepada kaedah sadduz zara'i adalah sebagai penyokong kepada hujah-hujah sebelum ni. Ini iaitu dalil umum, qiyas dan maslahah. Ini kerana penjualan peralatan vape di pasaran akan mendedahkan kepada penyalahgunaan seperti menghisap vape berperisa ganja, dadah, kanabis, ketum, syabu, nikotin dan sebagainya. Perkara ini telah pun berlaku untuk makluman para penonton, sebab memang itu yang saya katakan, variasi rokok itu semakin hari semakin ditambah baik oleh para penggemar rokok elektronik itu secara tersendiri. Tapi secara amnya ia adalah satu penyalahgunaan dan boleh bawa kepada
kegiatan yang lebih teruk iaitu pengedaran ganja dan dadah berbahaya ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang lebih buruk kepada pengguna rokok elektronik ini sendiri. Selain itu, penggunaan vape ini akan mewujudkan masyarakat yang runtuh akhlak dan kepribadian khususnya di kalangan generasi muda, serta tidak ketinggalan juga wanita yang berleluasa menghisap vape tanpa ada perasaan malu dan segan. Justru adalah wajar perkara-perkara yang sangat terdedah pada kemudaratan yang besar ditutup melalui penetapan hukum-hukum berasaskan kepada kaedah dan standard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Muhammad Zulkifli. Saya dari kelas PA 249-2C. Umum mengetahui ramai yang sudah menyedari keburukan merokok. Tetapi ramakah yang tahu keburukan vape? Kebanyakan orang yang bertukar kepada vape daripada rokok ini berpendapat vape adalah alternatif yang lebih baik daripada rokok. Namun begitu, vape turut mempunyai kesan-kesan bahaya pada individu. Vape adalah rokok elektronik yang sering diguna pakai oleh golongan muda. Namun, yang menjadi permasalahan apabila kanak-kanak turut didapati menghisap vape. Trend penggunaan vape telah menjadi ikutan anak muda remaja dan juga kanak-kanak. Perkara ini amat membimbangkan kerana ia bertentangan dengan Pelan Strategik Kebangsaan bagi Kawalan Tembakau 2015 hingga 2020 dengan misi menjadikan Malaysia negara bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok menjelang tahun 2045. Tabiat menghisap vape dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya murid sekolah, adalah gejala yang menggusarkan para ibu bapa. Tambahan pula, cecair vape yang mengandungi bahan bahaya seperti nikotin bukan sahaja boleh menyebabkan ketagihan, malah boleh membahayakan kesihatan kanak-kanak apabila dos berlebihan diambil. Keburukan vape ini ada kepada kandungannya. Walaupun ramai yang menganggap vape adalah alternatif selamat bagi yang mahu berhenti menghisap rokok, ia turut mempunyai pelbagai keburukan, terutamanya dari segi kandungan utama vape tersebut seperti nikotin, asetaldehid, lambem, toluena, benzana dan juga nitrosonol nikotin. Nikotin adalah cecair yang berada di dalam rokok elektronik. Nikotin adalah hasil tembakau yang menyebabkan ketagihan. Ketagihan di sini akan membuatkan penggunaannya untuk menghisap vape berkali-kali. Berbeza dengan rokok, vape tidak mempunyai tembakau tapi masih mengandungi nikotin. Walaupun kandungan nikotin dalam vape adalah rendah daripada rokok, ia masih mendatangkan pelbagai kesan. Kebanyakan cecair rokok elektronik yang berperisa terdiri daripada bahan yang berasaskan asetaldehid. Apabila bahan kimia asetaldehid ini dicampur dengan bahan kimia yang lain, ia sekaligus akan menyebabkan pembentukan kompaun asetal yang mampu untuk mengakibatkan berlakunya kerengsaan pada sepanjang saluran pernafasan. Hasil daripada itu, ia juga boleh menyebabkan keradangan. Sekiranya anda sering terdedah dengan bahan kimia seperti plumber yang terdapat dalam vape, ia boleh menyebabkan anemia, tekanan darah tinggi, kerosakan pada buah pinggang dan juga meninggalkan kesan toksik pada organ reproduktif. Keburukan vape ini bukan hanya memberi impak kepada penghisap vape, malah ia turut memberi impak kepada individu lain yang turut menghirup asap vape tersebut. Lebih-lebih lagi ibu mengandung. Jumlah nikotin yang sikit atau banyak tetap memberi impak bahaya kepada ibu mengandung. Bahan kimia yang terkandung dalam vape mampu memberi impak sehingga ke janin. Antara contoh kesan keburukan vape kepada wanita yang sedang mengandung ialah kehamilan ektopik, bayi pramatang dan juga kecacatan janin. Antara keburukan vape pada ibu mengandung ialah ia juga mampu mengakibatkan kelahiran bayi pramatang. Menurut Center of Disease Control dan Prevention (CDC), apabila bayi dilahirkan dalam keadaan pramatang, bayi tersebut boleh mengalami pelbagai masalah kesihatan, komplikasi dan juga kecacatan yang mampu mengundang kepada kematian bayi. Keburukan vape pada ibu mengandung yang seterusnya adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik atau kehamilan luar rahim boleh disebabkan bahan nikotin yang terdapat dalam vape. Nikotin dalam vape boleh mengakibatkan berlakunya contraction pada tube fallopian.
Apabila berlakunya kontraksi tersebut, ia boleh menjadi penghalang janin daripada melaluinya dan menyebabkan kehamilan di luar rahim. Sekiranya ia berlaku, ia bukan sahaja memerlukan janin tersebut dikeluarkan, malah ia juga boleh menyebabkan komplikasi yang serius yang boleh mengancam nyawa ibu. Wanita yang terdedah pada asap vape atau yang menghisap vape boleh menyebabkan kandungan mengalami kecacatan. Antara kecacatan janin yang boleh terjadi adalah seperti masalah jantung, berlubang dan masalah struktur jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Muhammad Sanadi dan saya dari BA2492C. Hari ini saya akan berkongsi tentang punca-punca penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Penggunaan vape dalam kalangan rakyat menjadi suatu kebiasaan atau trend zaman sekarang. Ramai golongan belia dan juga remaja terlibat dalam mengamalkan tabiat yang kurang bermoral ini. Ini kerana mereka mungkin terkena atau terpengaruh oleh rakan sebaya mereka. Dan mereka juga mungkin kekurangan perhatian daripada ibu bapa mereka. Menghisap vape di tempat awam juga bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bahkan boleh dianggap cool kerana mengikut trend terkini. Rokok elektrik atau nama lainnya vape telah diperkenalkan pada zaman 1967. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Punca dan faktor pertama ialah faktor sosial. Sebagai contohnya, sosial, persekitaran, media sosial dan sebagainya. Apa itu faktor sosial? Sosial adalah fenomena atau proses yang menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi bidang aktiviti yang berlainan, dari ekonomi ke kesihatan. Faktor ini juga menentukan arah yang di mana rakyat Malaysia akan bergerak. Sebagai contoh, vape adalah satu tabiat buruk bagi setiap masyarakat. Kebanyakan mereka yang menghisap vape adalah kerana keinginan mereka untuk berhenti menghisap rokok. Padahal vape juga mempunyai banyak keburukan seperti menghisap rokok. Rakan sebaya juga menjadi tempat mencuba sesuatu benda baru dan di luar daripada batasan peraturan. Remaja juga menganggap atau meniru tabiat orang dewasa dan rakan sebaya supaya mereka diterima oleh kelompok mereka atau erti kata lainnya geng mereka. Remaja juga takut diejek atau diperlekehkan oleh kawan-kawan mereka, menyebabkan mereka ini sanggup untuk mengambil risiko mencuba demi mendapatkan nama atau erti kata lainnya darjat dalam kalangan mereka. Vape juga mempunyai kandungan yang berbahaya seperti rokok iaitu nikotin, dan bahan ini juga boleh memudaratkan kesihatan pada diri kita. Punca yang kedua ialah media sosial. Media sosial ini berperangan sebagai alat berkomunikasi yang digunakan oleh pengguna atas talian untuk berkongsi pandangan dan mencipta isi kandungan sendiri. Perkembangan media sosial akan dijalankan mengubah suaian dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan dan kemampuan. Antara fungsinya yang disukai oleh para pengguna adalah media sosial boleh memaparkan informasi mengikut minat pengguna. Sekiranya pengguna media sosial berminat dengan rokok, hal-hal yang berkaitan dan akan sentiasa dipaparkan dalam media sosial mereka. Apabila pengiklanan terhadap rokok elektronik selalu diwujudkan dalam media sosial mereka, lama-kelamaan perokok akan dipengaruhi untuk membeli rokok elektronik. Selain itu, generasi muda juga suka berkongsi pengalaman sendiri melalui gambar dan rakaman video dalam media sosial. Segelintir pengguna vape yang muda akan memaparkan gambar mereka yang sedang menghisap rokok elektronik demi menunjukkan kehebatan dan kekacakan mereka. Hal ini mengakibatkan rakan-rakan mereka dalam media sosial yang tidak menggunakan vape dan tidak berfikiran matang akan memuja pengguna vape dan ingin mencontohi tingkah laku mereka. Oleh itu, pengguna media sosial menjadi salah satu punca kepada penggunanya vape. Dengan turut sama merokok, remaja memperoleh pengasahan sosial dan interaksi sesama rakan sekumpulan. Punca yang ketiga ialah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan sesuatu perangai yang membolehkan manusia mengenali dan mempelajari sesuatu benda yang baru.
Perangai ini telah berjaya membawa kemajuan, kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Jika tinjauan dari perspektif yang lain, setiap perkara yang mendatangkan manfaat juga akan membawa kesan negatif. Para pengguna vape mengakui bahawa mereka mula menyentuhi rokok elektronik disebabkan rasa ingin tahu apabila mereka mengetahui rokok elektronik melalui laman web dan di media sosial. Mereka ni tertarik dengan kewujudan vape yang mempunyai berbagai-bagai perisa. Wap yang dikeluarkan berbau wangi, reka bentuk yang menarik dan ringan serta mesra pengguna. Sementara itu, kenyataan yang mengelirukan dan paling menggalakkan percubaan mereka adalah vape. Tidak atau kurang menjejaskan kesihatan badan. Lantaran itu, keberanian pengguna untuk mencuba vape sekali telah menjadi pencetus ketagih mereka terhadapnya. Hal ini menunjukkan rasa ingin tahu seseorang telah mengakibatkan dirinya terjebak dalam isu penggunaan rokok elektronik ini. Keinginan untuk berhenti menghisap rokok. Banyak perokok beranggapan bahawa rokok elektronik ini boleh membantu mereka untuk berhenti merokok kerana mereka menganggap vape tidak mempunyai kandungan nikotin dan bahan kimia yang tinggi berbanding dengan rokok yang sebenar. Perokok yang berniat untuk berhenti merokok mengaplikasikan inisiatif dengan menggunakan vape sebagai pengganti rokok. Kekurangan informasi terhadap vape juga menyebabkan pengguna vape yakin bahawa rokok elektronik ini tidak akan membahayakan kesihatan mereka. Dan jika elemen bahaya yang wujud dalam vape pula mempunyai tahap bahayanya yang rendah terhadap badan mereka. Fikiran mereka demikian telah menyumbang kepada penambahan pengguna vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adham Syafiq bin Samsul Bahari. Hari ini saya akan menerangkan tentang langkah pencegahan vape. Seperti yang kita ketahui, penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia adalah tidak asing lagi sejak ianya diperkenalkan bagi menggantikan penggunaan rokok tembakau. Namun, kita juga mengetahui bahawa penggunaan vape juga mendatangkan bahaya kepada penggunanya sama seperti bahayanya rokok. Pada masa kini, ianya amat dikenali dalam kalangan belia termasuk kita melihat ianya juga digunakan oleh pelajar sekolah termasuk murid sekolah rendah sehingga menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat termasuk ibu bapa dan guru-guru. Apa yang lagi merisaukan ianya juga melibatkan pelajar dan murid-murid perempuan dan dilihatkan bahawa bilangan mereka semakin meningkat kerana vape ini mudah didapati dengan mudah di pasaran. Antara langkah pencegahan vape ialah yang pertama, cari alasan yang kuat untuk berhenti. Fikirkan tentang masalah yang timbul daripada vape ini. Tak cuma masalah kesihatan, vape ternyata juga boleh membuatkan mereka lebih boros dan ini juga boleh menjadikan sebagai satu motivasi untuk mereka berhenti. Yang kedua, memantau kehidupan anak-anak. Ibu bapa pula tidak boleh melepaskan tanggungjawab kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa. Mereka juga perlu memantau aktiviti anak-anak mereka bagi memastikan tidak ada yang terlibat dengan aktiviti menghisap vape dan juga jual beli vape. Yang ketiga, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup yang sihat haruslah menjadi amalan setiap individu di Malaysia. Dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat, anda juga dapat mengelakkan diri daripada perkara yang membahayakan kesihatan. Pengambilan makanan yang seimbang dan kerap bersenam dapat memberikan anda kualiti hidup yang lebih baik. Yang keempat, menguatkuasakan undang-undang terhadap jual beli vape. Selain menetapkan had umur dan memastikan kandungan bahan di dalamnya tidak memudaratkan tubuh badan, kerajaan juga perlu mengeluarkan peraturan larangan menghisap vape di tempat terbuka, terutamanya tempat makan, pusat beli belah dan majlis yang mungkin dihadiri oleh kanak-kanak kerana ianya boleh mengganggu keselesaan dan juga kesihatan orang ramai. Tindakan tegas dengan kompaun harus dilaksanakan jika vape digunakan di kawasan larangan. Dan yang terakhir sekali, mengadakan kempen kesedaran. Terdapat pelbagai kempen berhenti merokok dan jauhi rokok telah dilancarkan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO).
Kempen-kempen ini bertujuan bukan sahaja untuk memberi kesedaran tentang rokok, tetapi juga menggalakkan perokok berhenti merokok. Sebagai anggota masyarakat, anda amat digalakkan untuk menyahut seruan kempen ini bagi menjadikan negara kita lebih sihat, selamat dan bebas dari bahaya rokok. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yang saya dapat katakan bahawa trend yang membimbangkan ini perlu diatasi dengan segera. Satu tindakan yang tegas perlu dinyatakan, perlu ditegakkan oleh pemerintah pada zaman kini dengan mengharamkan terus bukan sekadar memberi cukai yang tinggi terhadap rokok-rokok ini, tapi terus mengharamkan penggunaan ini kepada dalam negara kita supaya generasi yang akan datang yang kita dapat lahirkan supaya dapat jadi generasi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga generasi yang lebih sayang akan diri dan jadi lebih sihat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus menjadi hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.